Okey, tajuk okey, pertama sekali saya nak nyatakan di sini bahawa video ni saya buat adalah bertujuan untuk hiburan sebagai tontonan dan sebagai wadah untuk berbagi-bagi informasi terkini yang sedang berlaku, isu-isu semasa yang sedang berlaku di dalam negara Malaysia yang tercinta ini. Okey, saya agak isu Rohingya ini masih terlalu awal lah. Bukan maksud saya isu ini masih lagi panas sebenarnya. Walaupun kita lihat pada media-media sosial masih ada beberapa pihak yang menengahkan isu-isu terutamanya isu pendatang haram, isu-isu parti dan sebagainya yang bersangkut dengan pandemik COVID-19. Okey, first sekali kita nak tengok kembali pada sejarah awal kemasukan etnik Rohingya dan kita perlu lihat balik pada sejarah-sejarah awal etnik Rohingya sebelum mereka mula masuk ke Malaysia. Okey, kita mengikut sejarah okey, Myanmar sebelum Myanmar ia dikenali sebagai negara Burma sebelum ia ditukarkan kepada negara Myanmar. Ia pada awal itu dikenali sebagai negara Burma. Okey. Kita lihat negara Burma pada asalnya sebelum itu ia adalah daripada kelompok bangsa Mun lah, ataupun kita lebih kenali sebagai suku bangsa Sukhothai ataupun bangsa Thai lah, sebelum Burma ni datang mengambil alih di satu kawasan lah yang kini dengan nama Arakan. Okey, dahulu Raja Burma dikenali sebagai nama Raja Tenang Sari. Raja Tenang Sari lah. So dia punya ada nama, jadi saya pun tak berapa nak ingat lah. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan buat video mengenai Raja-Raja Burma ni. Okey, pada awalnya Rohingya ini, mengapa puak Rohingya ini Myanmar tak mau? Mengapa Myanmar buang mereka? Mengapa Myanmar mahu hapuskan puak Rohingya ini? Sedangkan mereka adalah satu puak, satu bangsa yang telah lama berada di Arakan. Apa sebabnya dan mengapa sebabnya mereka mahu Myanmar tidak mahu mengiktiraf mereka sebagai citizen, sebagai rakyat kepada Myanmar? Okey, mengikut sejarah yang saya baca, ketika zaman dahulu di era peperangan Burma, Raja Tenang Sari ini telah mengambil satu bangsa daripada Bangladesh, bangsa yang lebih kurang macam keturunan mereka lah Bangladesh, untuk bersama-sama dengan Burma untuk menentang Sukhothai, menentang bangsa Thai yang ketika itu Burma mahukan wilayah mereka sendiri, mahukan negara mereka sendiri. Jadi diambillah beberapa orang daripada bangsa Bangladesh jugalah, orang ni daripada keturunan Bangladesh untuk menyertai orang Burma melawan Sukhothai. Jadi Raja Tenang Sari, Raja Burma ni menjanjikan satu tempat, satu kawasan untuk mereka. Itulah sebabnya nama tempat tu yang kini diduduk oleh etnik Rohingya tu, nama tempat tu Rakhine ataupun Arakan. Okey, cerita ni panjang sebenarnya, jadi saya pendekkan cerita. Jadi sebenarnya bangsa Rohingya ni perangai mereka memang macam tu. Pada masa tu ketika berjanji nak perang, contoh kata besok, okey, besok perang, okey, Rohingya dah berjanji akan bawa turun 5,000 tentera dan sebagainya. Tiba-tiba waktu perang tu bangsa Rohingya ni tak mai. Jadi bangsa Rohingya ni pada masa tu
kesetiaan mereka kepada negara Burma tu berbelah bagi. Kan? Dia jadi 50-50. Ketika itu pula Bangladesh pula baru didirikan dan sebagainya. Jadi mereka lebih menunjukkan sikap mereka itu kepada Bangladesh. Jadi kesetiaan mereka kepada Burma tu tak ada. Itulah sebabnya sejarah hari ini di Myanmar tu meletakkan sebagai etnik Rohingya ni bukan daripada bangsa bukan daripada citizen of Myanmar, bukan penduduk Myanmar, kerana daripada awal lagi mereka suka menghindari, mereka tidak menyokong Burma, mereka tidak menyokong Myanmar. Jadi itulah sebabnya Myanmar tidak mahu mengakui citizen mereka, mengakui kewargaan negara mereka. Jadi Myanmar bantai puak-puak Rohingya ni, bantai habis-habis. Jadi seolah-olah mahu menghalau puak-puak Rohingya ni keluar daripada Myanmar. Jadi bila keadaan jadi macam tu, jadi dalam keadaan yang ucap kecil, mereka pun membawa diri naik kapal, naik bot beratus-ratus orang, banyak-banyak duit apa semua. Jadi antara negara yang terdekat mereka pergi adalah Bangladesh. Jadi Bangladesh pun menempatkan satu tempat kerajaan Bangladesh dia banyak duit dengan jumlah duit yang banyak untuk membina penempatan sementara bagi bangsa Rohingya ni. Setelah Bangladesh, mereka pun berhujung ke Laos, Kamboja, kebanyakan mereka tak diterima, termasuklah mereka datang ke negara Malaysia. Sebenarnya polisi kerajaan Malaysia untuk menerima bangsa etnik Rohingya ini atas dasar kesian kerana ialah kesian mereka beragama Islam dan sebagainya, atas dasar kesian jadi mereka mengambil masuk ke dalam negara Malaysia ini. Okey, sebenarnya semasa mereka datang memanglah dengan berwajah simpati, dengan wajah kesian dan sebagainya, kita pun terima mereka dengan kesian dan kita mengutuk kekejaman Myanmar dan sebagainya atas genosid dan pembunuhan bangsa Rohingya ni sebagai sehingga kita mengadakan banyak tunjukkan banyaklah yang kita lakukan di Malaysia sebelum ini. Dan bangsa Rohingya ni apabila kita telah bagi kepada mereka kemudahan-kemudahan yang ada di Malaysia ni, setelah lama mereka akan naik kepala. Mereka akan jadi naik kecang, kaduk naik jujung. Seumpama itu. Jadi apabila kita lihat sekarang banyak isu-isu yang timbul, yang antaranya isu-isu kotor dengan perangai mereka suka makan sirih, jadi ludah di sana, ludah di sini kan. Jadi rumah-rumah tu belau lembu dalam flat dan sebagainya kita tengok macam. Dan antara yang menjadi kemarahan netizen itu adalah apabila kumpulan Rohingya ini menuntut sama taraf seperti rakyat Malaysia. Macam mana rakyat Malaysia nak dari segi pendidikan dan sebagainya, begitu juga mereka. Ini yang telah menimbulkan aksi kemarahan netizen rakyat Malaysia kepada bangsa Rohingya ini. Jadi bila perkara ini semakin lama, semakin menjadi besar, isu ini semakin menjadi panas. Dan kita lihat hari ini tak guna lagi dah untuk kita memberi belas kasihan kepada bangsa Rohingya ini. Jadi bangsa Rohingya yang mula menunjukkan sikap sebenar mereka, menunjukkan petualang sebenar mereka, sehingga mereka berani mengeluarkan video dengan kenyataan yang sangat menyakitkan hati. Seperti satu video itu dia mengatakan pada tahun 2030 akan ada ahli parlimen daripada bangsa Rohingya, kerana terdapat segelintir Rohingya di Malaysia ini telah berkahwin dengan orang tempatan dan anak mereka nanti akan boleh jadi ahli parlimen, boleh jadi pemimpin, boleh jadi wakil rakyat kerana mereka adalah anak Malaysia, anak yang lahir daripada Malaysia. Jadi kalau dia orang dah punya strategi sampai tahap tu
Ini menunjukkan sesuatu apa yang akan terjadi di masa depan, apa akan sebenarnya yang akan berlaku di masa depan. Jika benar-benar ini terjadi, jika benar daripada bangsa Rohingya ini sendiri dia orang jadi ahli parlimen, jadi pemimpin, kita dalam skenario kita sekarang ini kita menghadapi masalah dengan DFT, dengan bangsa Cina, India. Jadi keadaan kedudukan bangsa Melayu pun sendiri masih terumbang-ambing. Lagi kan ditambah pula dengan penjajahan, kedatangan bangsa lain lagi ke dalam Malaysia ini. Jadi apa yang sepatutnya kita perlu lakukan kepada Rohingya-Rohingya yang ada di Malaysia? Okey, pertama sekali saya nak katakan bahawa bukan semua Rohingya bersikap macam tu. Terdapat juga sebilangan Rohingya yang bagus kan. Mereka bagus, contohnya mereka bekerja di tapak-tapak bina, kan bekerja dengan budi bicara yang baik, dengan akhlak yang baik, menunjukkan akhlak Islam dan sebagainya, tidak melebih. Mereka pun sedang mereka datang ke negara ini sekadar menumpang berteduh, menumpang bekerja, menumpang cari makan. Namun terdapat setengah juga ya, bangsa Rohingya yang kurang hajar, yang melampau, yang naik kepala, yang kadut naik junjung. Bangsa inilah yang saya katakan mereka ini yang bersikap kurang hajar. Bila mereka bersikap kurang hajar, adakah kita harus berbaik-baik dengan mereka? Sudah pasti tidak. Apabila mereka bersikap kurang hajar, kita akan bersikap lebih kurang hajar. Itu adalah satu cara untuk membalas balik. Adakah kita keterlaluan mengenai perkara ini? Tidak. Kita tidak keterlaluan. Sebenarnya kita telah memberi mereka banyak ruang, memberi mereka banyak peluang. Kita telah berbaik telah lama sehingga mereka mampu membuka kedai, mampu meniagaan kerajaan dan terdapat satu gangster, satu Melaya, abang long tikus, abang long ayam, kan? Jadi mereka ini pula bila mula berani bercakap tentang Melayu, berani bercakap tentang soal-soal perjuangan Melayu. Sebenarnya mereka bukan Melayu. Mereka bukan bangsa Melayu. Inilah yang realiti yang terjadi apabila dunia maya hari ini dalam YouTube dan sebagainya muncul muka-muka baru yang bercakap tentang perjuangan orang Melayu, tentang perjuangan negara dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri tidak tahu apakah dia, dari mana dia, kita tak kenal pun dia, adakah dia bangsa Melayu ataupun bukan. Hari ini kita menyokong mereka seolah-olah kita kenal mereka sehinggalah satu perkara yang terjadi kita tertipu. Semuanya dilakukan hari ini adalah untuk menarik follower, menarik pengikut untuk tetapan YouTube dan sebagainya. Hari ini kerajaan kita sibuk menangkap, membawa pulang parti-parti dan pendatang-pendatang tanpa izin yang ada di Malaysia ini semua ditangkap. Sebab apa? Di masa COVID ini merupakan masa yang sesuai untuk menghantar mereka ini semua pulang balik ke negara masing-masing, yang mana Rohingya kah, Bangladesh kah, Palestin, Pakistan dan sebagainya kah. Ini adalah masa yang sesuai untuk menghantar mereka balik ke negara asal mereka, kerana kita terlalu banyak dah, cukup semua dah dengan masalah-masalah pendatang asing parti ini. Dan kita di negara ini perlu banyak perkara lagi, banyak agenda yang perlu dibuat, terutamanya untuk rakyat, untuk nasib rakyat dan sebagainya. Dan kita disemakkan kepala dengan pendatang asing. Jadi perkara ini perlu dilihat oleh pihak pemerintah, kerajaan Malaysia, agar pendatang-pendatang asing ini semua dibawa kembali pulang. Terutama sekali pelancong-pelancong Cina dan India yang pernah memasuki Malaysia sehingga kini tidak dikesan di mana mereka berada. Sangat pelik benda ni, kan? Terdapat lebih ratusan ribu pelancong Cina dan India yang telah masuk ke Malaysia dan sehingga kini tak dapat kesan di mana mereka berada. Dan ini merupakan perkara-perkara yang pelik. Tak dapat kad pengenalan, mereka dapat IC dan
bila semak IC palsu, IC dibeli. Allah, jadi masalah sekian runcing. Semua ini semua ini kita bimbang dan takut akan jadi satu masalah semula, akan jadi satu masalah kepada negara kita semula. Jadi bagi kerajaan baru, kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Mahyudin Yassin, perlulah mengorak langkah, perlu mengadakan agensi-agensi membuat kuasakan perkara ni. Kan, kita tak boleh memandang ringan perkara ini. Kita kena bertegas, kena bertindak, kena bersedia mulai dari sekarang. Kan? Jadi kita kurangkanlah permainan politik, kurangkanlah masalah-masalah politik. Kita tahu politik yang berlaku sekarang ini, politik yang sedang berlaku sekarang ini, rakyat sudah muak, rakyat sudah benci dengan perebutan jawatan dan sebagainya. Kita dah tak nak semua tu. Apa yang kerajaan perlu lihat sekarang adalah cara dan bagaimana untuk membantu rakyat. Rakyat perlu dibantu daripada akar umbi, perlu dibantu. Kan? Kita dengar banyak kekecewaan bagi kerajaan Perikatan Nasional yang terbaru ni. Antara yang cerita-cerita yang terbaru ni mengenai bantuan Prihatin Nasional. Bantuan Prihatin Nasional di mana lebih ratusan ribu orang yang mempunyai SSM tidak menerima bantuan. Bantuan Nasional Prihatin tidak terima kerana mereka ada SSM. Okey, kerajaan Perikatan Nasional perlu sedar akan perkara ini. Perkara ini sebenarnya SSM yang sebenarnya bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini bantuan sara hidup ataupun bantuan COVID. Jadi sebelum ini, walaupun mereka yang berkelayakan mempunyai SSM, tetapi mereka mohon bantuan sara hidup, namun tidak diterima kerana mereka okey, itu fine. Alright, itu tak apa kerana mereka masih boleh berniaga, masih boleh lagi mencari rezeki dan sebagainya. Tetapi di musim COVID, PKP ini mereka tidak boleh berniaga. Mereka tidak keluar berniaga. Mereka adalah golongan mana? Golongan-golongan yang berniaga di pasar malam, golongan yang berniaga di pasar tepi-tepi jalan dan sebagainya. Mereka adalah golongan yang terkesan. Jadi apabila golongan ini tidak mendapat bantuan seperti yang dijanjikan, nobody left behind, tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakang. Mereka ini merupakan golongan-golongan yang bangkit, yang bersuara, yang mengkritik kerajaan TN ini. Jadi oleh itu, dengan sebab itu saya berharap agar dapatlah kerajaan TN ini menyelesaikan beberapa isu, antaranya pendatang asing, Rohingya dan juga bantuan berkaitan COVID. Bantuan Prihatin Nasional ini dapat diterhalusi dan dapat disegerakan kepada rakyat, ke mana ketika ini rakyat sedang susah kerana tidak dapat bekerja dan sebagainya lah, dan kini hanya segelintir rakyat yang dah boleh bekerja. Alhamdulillah lah, mereka dah mula bekerja. Okey, jadi dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.